Kita teruskan 6.2, measures of location. Sekarang ini kita akan belajar bagaimana kita nak plotkan graf daripada data yang diberi. Kita nak plotkan graf dalam bentuk box and whisker plots. Okey. Jadi apa yang kita perlukan adalah yang pertama adalah kita perlukan nilai first quartile yang pertama. First quartile, kemudian kita perlukan median ataupun Q2. Q2 ni adalah median, dan kita perlukan third quartile. Okay. Jadi yang pertama ni kita perlukan first quartile, median and third quartile. Kemudian kita perlukan maklumat lower fence. Kita akan perlukan maklumat lower fence dan upper fence. Okey, lower fence dan upper fence ni dia ada formula. Kita akan lihat selepas ini. Jadi kita hanya perlukan yang pertama quartile, yang kedua lower fence and upper fence. Bila kita semua dah ada maklumat ni, kita akan lukis dalam bentuk box. Okey, yang tengah-tengah ni adalah box, di mana nilai yang paling bawah ni ini adalah nilai Q1, yang di tengah ni Q2, yang ketiga ni adalah Q3. Dan yang kiri kanan ni adalah nilai data kita daripada soalan, nilai yang paling minimum berapa. Kemudian yang paling maksimum berapa. Okey. Kemudian kita akan lihat sempadan kawasan lower fence dengan upper fence. Okey. Kita akan lihat detailnya selepas ini. Kemudian kita akan teruskan. Sebelum kita tengok bagaimana kita nak lukis box and whisker ni, kita lihat shape yang kita akan jumpa. Yang pertama kita lihat. Tadi kita lihat yang pertama tadi, yang mula-mula ni adalah nilai minimum. Kemudian ini adalah first quartile. Kemudian median. Kemudian third quartile. Kemudian yang paling atas ni adalah nilai maksimum. Jadi kita lihat bentuk box ni, kalau kita tengok kiri dan kanan ni sama, maka shape tu kita boleh namakan dia sebagai symmetrical skew. Okay. Kemudian kalau kita lihat bentuk yang kedua, kemungkinan kita akan dapat bentuk yang macam ni lah. So yang ingat, ini adalah nilai minimum, yang paling bawah ni minimum. Ini Q1, kemudian median, kemudian kita ada Q3, kemudian maksimum. Dan kita lihat pada box saja, kalau kita lihat perbezaan di antara median dan Q3 ni lagi besar, maka kesimpulan tentang shape ni kita boleh bincang. Kita boleh katakan dia sebagai skew to the right. Skew to the right, ataupun kita boleh gunakan positive skew ataupun positively skew. Itu dia punya bentuk dia. Kemudian kemungkinan bentuk yang ketiga, kita lihat box kita ni, ini adalah nilai Q1, median dan Q3. Okey, kita lihat perbezaan di antara Q1 dan median ni, perbezaan dia lagi tinggi banding dengan sebelah kanan. Maka kita boleh buat kesimpulan bentuk ni adalah skew to the left, ataupun kita namakan dia sebagai negatively skew. Okay. Ini nama-nama shape yang kita akan jumpa. Kemudian kita lihat beberapa istilah tambahan. Okey, nanti bila kita dah lukis box and whisker ni, kita akan lihat satu lagi istilah outlier. Nanti kita akan lihat bagaimana dapatkan outlier ni. Kemudian bila kita nak kira lower fence ni, kita gunakan formula ni, Q1 tolak 1.5 interquartile range. Maksudnya ini adalah Q3 tolak Q1. Jadi yang tadi, step yang pertama tadi kan kita dah cari first quartile dengan third quartile, maka perbezaan dia, range dia dipanggil interquartile range. Kita akan masukkan nilainya di sini. Kita akan dapat nilai lower fence, dan upper fence kita akan guna tambah. Lower fence kita gunakan Q1 tolak, upper fence kita akan gunakan Q3 tambah. Okey, ini step dia untuk kita melukis construct a box and whisker. Jadi yang pertama ini disebabkan kita perlukan median dan quartile, maka dia melibatkan susunan. Jadi kita perlu susun data kita dulu, susun. Kemudian kita akan dapatkan nilai seperti median, quartile, interquartile range, and lower fence and upper fence. Okey, kita lihat contoh 17. Okey, kita lihat contoh ni, kita dapati bahawa data kita ni sudah disusun. Maka mudahlah kerja kita. Susun. Okey, jadi step yang pertama kita dapatkan dulu median. Jadi median ni kita boleh gunakan kaedah yang sebelum ni, di mana
kita akan ambil nilai yang di tengah. Okey, nilai yang di tengah, contoh 6 kiri 6 kanan. Maka median yang kita dapati kat sini adalah line yang kita buat ni tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Jadi 24 tambah 26 bahagi dengan 2. So dapat 25. Kemudian kita perlukan Q1, Q3. Jadi kita boleh tengok daripada sini tadi. Kalau kita dah ada median, maka nombor yang sebelah kiri ni kita ada 6. Bilangan dia 6. Maka daripada 6 ni kita akan cari lagi median. Kita dapati bahawa tidak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. So dapat 21. Sama juga untuk Q3, kita akan lihat 6 nombor di sebelah kanan. Sama juga kita akan cari average dia. Sebab line yang kita buat ni, median yang kita cari ni tidak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Okay, so kita akan dapat nilai 29. Kemudian kita berdasarkan nilai Q3 dan Q1 ni, kita cari interquartile range. Interquartile range ni Q3 tolak Q1, nilai yang kita dapat tadi. So kita akan dapat 8. Daripada situ nanti kita akan dapat nilai lower fence. Okay, lower fence formula dia adalah Q1 tolak dengan 1.5 interquartile range. So kita akan dapat lower fence kita 9 dan upper fence kita adalah Q3. Ambil nilai Q3. Kalau lower kita ambil Q1, kalau upper kita ambil Q3. Tapi kena tambah. So kita akan dapat 41. Okey, daripada maklumat yang kita ada, kita plotkan graf kita bermula dengan nilai Q1. Ini adalah nilai Q1, 21. Kemudian nilai median kita dan nilai third quartile kita, 29. Ini semua yang kita kira sebelum ni. Okey. Kemudian berdasarkan, sebenarnya lower fence dengan upper fence ni adalah sempadan. Maksudnya sempadan data yang kita kena ambil. Maksudnya kalau walaupun kita ada senarai data ni, tak semua nombor ni kita akan ambil ni. Jadi cara kita nak tentukan, kita buat berdasarkan lower fence dan upper fence. Okay. Jadi kalau kita refer pada lower fence, kita dapati bahawa nilai dia 9. Okay. 9, maksudnya di 9 lower fence kita 9. Maka data kita ni kita akan ambil bermula daripada 9. Jadi kalau kita ambil bermula daripada 9, maka 5 ni dia terkeluar daripada senarai kita. So kita akan ambil bermula daripada 10. So 10 ni adalah nilai minimum. Jadi kita ingat balik, kalau kita nak lukis box and whisker ni, kita mesti bermula daripada nilai minimum. Okay, nilai minimum. Nilai minimum ni berdasarkan kita punya lower fence. Kalau lower fence kita 9, maka data kita bermula dengan 10. Okay. Sama juga untuk yang di atas ni, ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum ni kita dapati daripada upper fence. Upper fence kita paling tinggi adalah 41. Paling tinggi adalah 41. Maka 40 ni kita panggil dia sebagai maksimum. Jadi kita akan lukis maksimum dia adalah 40. Bukannya 45. 40 selepas kita ambil kira upper fence. Okay. Ingat, upper fence ni adalah sempadan data yang kita akan ambil. Jadi kita dapati bahawa ada satu nombor yang terkeluar daripada kita punya kawasan. Lower fence dan upper fence ni kita punya kawasan. Maksudnya tak semua data ni kita ambil. Kita akan berdasarkan lower fence dan upper fence dan kita dapati bahawa nilai minimum kita 10, nilai maksimum kita 40. Dan nombor-nombor yang terkeluar daripada lower fence dan upper fence ni, ini dia panggil outlier. Ini dia panggil outlier. Hanya terkeluar daripada kita punya kawasan. Ini dia panggil outlier. Okey. Jadi apa tujuannya kita belajar outlier ni? Sebab dalam kita punya kajian, kadang-kadang data yang kita ambil itu adalah data yang mungkin kita ambil itu adalah ada yang kita dapat sumber yang tidak sepatutnya. Mungkin data yang diambil itu adalah ada unsur-unsur yang kita curiga. Contoh katakan kita buat survey, buat kajian ke atas pelajar, berapa bilangan jam sehari belajar. Ada ramai pelajar dijujurlah dia jawab, ada yang 2 jam sehari, 3 jam sehari. Tapi ada pelajar yang menipu. Dia akan gunakan mungkin, sepatutnya ikut logik biasanya antara 2 ke 3 jam contoh. Tapi ada pelajar tulis, bila tulis survey tu,
Dia jawab bilangan jam sehari belajar adalah 10 jam. Maka daripada situ nanti kita akan tahu. Dengan menggunakan kaedah ni kita akan tahu data tu kita boleh ambil ke tak boleh ambil. Boleh percaya ke tak boleh percaya. Jadi itulah gunanya kita ambil lower fence dengan upper fence. Supaya data yang kita buat kajian tu adalah data yang hampir tepat kepada maklumat sebenar. Okey. Okey, kita lihat contoh ke-18. Sama juga, kita dah beri satu set data tapi dalam bentuk yang berterabur. Jadi ingat, kita mesti bermula dengan susunan. Kita susun sama ada ascending order ataupun descending order. Dan daripada situ kita tentukan median. Okey. Okey, kita dah susun. Dan kita akan tentukan median. Kita akan ambil 6 nombor sebelah kiri, 6 nombor sebelah kanan. Maka median tu sama juga, tidak kena pada nombor. Maka kita akan ambil average. Maka median tu adalah 25. So median adalah hasil daripada 25 dan 39 bagi 2. Okay. So kita akan dapat nilai dia. Sama dengan 32. Okey, seterusnya kita akan tentukan pula first quartile dan kita tentukan third quartile. Okay, kita boleh guna cara ni ataupun kita boleh guna cara biasa. Bila kita dah ada median di sini, maka kita kira median untuk sebelah kiri ni berdasarkan 6 nombor ni. Kita cari lagi median. Maka kita dapati bahawa Q1 tu adalah purata di antara 13 dan 17. Okay. Jadi 13 dan 17, maka nilai Q1 tu adalah 15. Sama juga kalau kita nak cari Q3, selepas kita cari median yang pertama, kita fokuskan kepada 6 nombor sebelah kanan, kita cari median lagi. Maka ini adalah nilai Q3, di mana 43 tambah 49 bagi 2. Okay. So kita akan dapat 46. Okey, jadi kita dah ada median, kita ada first quartile dan third quartile. Maka daripada situ kita akan lukis. Okey, kita akan lukis. Okey, sepatutnya kita perlu buat pengiraan. Pengiraan lower fence dan upper fence. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat tadi. Q1 kita ni adalah 15. Ya ni, 15. Dan Q3 tadi adalah 46. Okay. Jadi berdasarkan di sini, kita perlu dapatkan interquartile range. Okay. Interquartile range. Okay. Dengan cara kita ambil nilai Q3 tolak Q1. Okay. Okey, 46 tolak 15 sama dengan 31. Okey, kemudian daripada sini kita perlu kira lower fence. So ingat, lower fence ni formula dia adalah kita akan ambil Q1 tolak dengan 1.5 daripada interquartile range. Interquartile range. Okey. Jadi kita ambil 15 tolak dengan 1.5 darab dengan 31. So kita akan dapat nilai dia adalah negatif 31.5. Okey. Kemudian bila kita nak kira upper fence pula, upper fence formula dia adalah Q3. Okey, Q3 tambah dengan 1.5 interquartile range. Okey. Q3 kita adalah 46. So 46 tambah dengan 1.5 darab dengan 31. Okey, maka kita akan dapat nilai 92.5. Okey. Okay, jadi sekarang ni bila kita lukis, ini adalah sempadan. Jadi berdasarkan maklumat ni, kita dapati bahawa semua data kita ni kita boleh ambil.
Sebab kita punya upper fence kita paling tinggi 92. Okey. Jadi berdasarkan soalan ni, yang ini adalah nilai minimum. So kita boleh ambil 6. Ini adalah nilai maksimum 62. Jadi untuk contoh yang di sini tak ada outlier. Sebab semua termasuk dalam kita punya kawasan. Okey. Jadi ingat ini adalah nilai Q1, ini adalah nilai median, ini adalah nilai third quartile. Ini nilai maksimum minimum selepas kita tentukan berdasarkan lower fence dan upper fence. Okey. Jadi untuk contoh yang di sini, gambar raja kita adalah seperti yang tertera. Okey, berikutnya adalah beberapa maklumat daripada box and whisker ni. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, kalau kita nak buat kesimpulan lah, ni kita boleh tengok 1, 2, 3 ni. Saya nak fokuskan kepada yang keempat ni. Kalau kita nak bincang dari segi shape dia, okey, jadi kita lihat. Kalau kita lukis ni, kita dapati bahawa box kita ni sebelah kiri lagi lebar berbanding dengan sebelah kanan. Maka kita boleh namakan dia, the distribution is slightly skewed to the left. Maknanya kalau kita lihat box kita ni, sebelah kiri ni paling luas berbanding dengan sebelah kanan. Maka kita akan buat kesimpulan skew to the left. Okey, kita lihat contoh soalan partial question ni. Okey, ini kita tengok balik, ini adalah stand and lift. So, kita nampak macam ni, kita akan baca data kita bermula dengan 130, 136, 145 sampai akhir sekali adalah 230. Okey, yang pertama kita nak calculate mean. Okey, ini contoh. So, kita akan gunakan formula. Ini dia panggil ungroup data. So, kita akan gunakan jumlah semua bahagi dengan bilangan. So, kita akan dapat nilai dia 161.88. Okey, dan untuk median. Okey, median ni kita tengok dia berada pada sebutan ke-9. Jadi, kita boleh lihat bagaimana nak kira median. Kita ambil nilai yang di tengah. Okey, nilai yang di tengah. So, dapat 158. Okey, kemudian untuk first quartile kita akan, sebenarnya kalau nak gunakan ungroup data, kita susun data kita bahagi, cari median dia. Okey, so kita akan teruskan dapatlah first quartile dan third quartile. Kemudian daripada situ kita perlukan nilai lower fence. So ingat tadi lower fence kita adalah Q1 tolak 1.5. Ni formula ni tetap Q1 tolak 1.5 dan interquartile range. Kita ambil tadi Q3. Ni hasil daripada Q3 tolak dengan Q1. Okey. Ini adalah Q3 tolak Q1, sama juga untuk upper fence. Kalau upper fence digunakan Q3, kalau lower fence Q1. Okey. So daripada sini kalau kita tengok okey, kita tengok balik data kita. Bila kita dah ada lower fence, maksud data kita paling rendah adalah 115.75. Kita lihat 115.75, data yang paling rendah kita 130. Maka kita boleh ambil data yang paling rendah ni, ini adalah nilai minimum. Okey, nilai minimum. Kemudian berdasarkan upper fence ni, data kita paling tinggi sepatutnya 201.75. Okey, 201.75. Maka data kita paling tinggi adalah 192. 192. Ini adalah data kita paling maksimum. Jadi tak semestinya data yang kita nampak ni 130 minimum, 230 ni maksimum. Kita kena kira lower fence dan upper fence berdasarkan ini adalah range data yang kita boleh terima. Jadi kalau lower fence 115.75, maka 130 ni kekal minimum. Sama juga ni kalau kita gunakan range, paling tinggi data yang kita boleh terima adalah 201.75. Maka paling tinggi kita boleh ambil adalah 192. So data kita akan baca 192 itu adalah data yang paling maksimum, bukannya 230. Sebab kita rujuk kepada upper fence. Okey. Jadi berdasarkan upper fence ni, kita dapati ada satu data kita ni yang terkeluar daripada kita punya box and whisker ni. Jadi yang keluar ni, ini dia panggil outlier. Maksudnya data yang terkeluar daripada range yang kita boleh terima. Okey. Kemudian kita lihat
Berdasarkan box yang kita lukis ni, kita lihat ini nilai Q1, ini nilai median, ini nilai Q3. Kita lihat sebelah kanan ni lagi lebar berbanding dengan sebelah kiri. Maka kesimpulan yang kita boleh buat, the distribution is skewed to the right ataupun positive skewed. Okay. Itu cara kita nak namakan bentuk graf kita. Okey, seterusnya kita lihat 6.3 measures of dispersion. Okey, maksudnya sukatan serakan. Okey, untuk 6.3 ni, cara kita nak ukur serakan ni berdasarkan variance. Ini sebenarnya kita dah belajar di sekolah, variance ataupun kadang-kadang kita akan gunakan istilah standard deviation. Okey. So kita akan lihat bagaimana kita nak interpret daripada data, maklumat variance dan standard deviation. So kita akan bincang bagaimana cara nak cari untuk group data dan group data, dan akhir sekali kita akan bincang skewness kita. Yang tadi kita dah tengok skew to the right, skew to the left. Okay. Tapi sekarang ni kita akan buat berdasarkan Pearson coefficient. So kita akan lihat bagaimana caranya. Okey. Okey, ini contoh Ini contoh measures of dispersion ni. Okey, katakan kita ada dua data. Okey. Kita ada dua data. Satu data ni dia bentuk dia macam ni. Okey, maknanya serakan dia adalah kurang. Serakan dia kurang berbanding dengan yang satu lagi ni. Okey, jadi berdasarkan kat sini, kalau serakan dia kecil, maksudnya kalau katakan kita bincang standard deviation. Standard deviation, ini katakan ini yang pertama, ini katakan ini standard deviation yang kedua. Okay, nilai serakan dia. Jadi kalau macam ni, ini maksudnya S1 ni kurang daripada S2. Maksudnya dari segi dispersion ni, S1 ni lagi kurang berbanding dengan S2. Itu maksudnya serakan. Dispersion ni maksudnya serakan. Data kita lebih terserak untuk S2. Okey. Okey, ini cara kita nak mendapatkan nilai sama ada variance ataupun standard deviation. Okey. Jadi kalau variance, kita tengok kalau variance, simbol dia adalah S kuasa 2. Jadilah ni dipanggil variance. Kemudian kalau kita nak bincang standard deviation, maka dia sama dengan square root of variance. Square root of variance. Maksud dia sebenarnya kalau ikutkan formula kita ni, kalau katakan kita dapatkan variance, maka formula kita macam ni lah. Tapi kalau kita dapatkan standard deviation, maka kita dah dapat yang ni, kita kena buat square root. Okay. Ini kaitan di antara variance dan standard deviation. Okay. So kita akan lihat bagaimana cara kita dapatkan formula yang ni diberi dalam exam. So kalau kita hafal bagus. Kalau tak hafal, kita boleh refer pada formula yang diberi dalam exam. Okay. Biasanya kita akan gunakan formula kita. Biasa kita akan tulis macam ni lah, S squared equals to 1 over n minus 1. Kemudian kita akan gunakan summation of x squared minus summation of x squared over n. Okay, biasa kita akan tulis macam ni lah. Kita tak perlu tulis ada I semua lah. Okay, ini formula yang asal kita lah. Tapi dari segi dalam exam ni, penulisan kita hanya gunakan simbol macam ni. Okey, semua soalan sebelum ni kita dah nyatakan bahawa semua soalan dianggap sampel kecuali dinyatakan population. Okay. Bila sampel maka digunakan S kuasa 2. Tapi kalau population dia akan gunakan sigma kuasa 2. Okay. Ini untuk sekadar untuk tambahan. Kalau katakan soalan tu kita bincang population, maka simbol untuk variance dia akan menggunakan simbol sigma kuasa 2. Okay.
Jadi sekarang ni kita akan gunakan S lah. S kuasa 2 sebab kita anggap semua soalan tu adalah sampel. Ni kalau population, maka simbol dia adalah variance. Sigma kuasa 2. Okey, ini contoh mudah. Ini adalah dia panggil ungroup data. Ni ya, kita dah setkan assume sample is not mentioned. Maksud dia, kalau soalan tu tak dinyatakan population ke sampel, maka semua soalan tu dianggap sampel. Sebab biasanya kajian kita ni, kita bukan kajian ke atas population. Biasanya kita akan ambil kajian berdasarkan sampel. Jadi semua soalan tu kita anggap sampel. So ini adalah data contoh ungroup data. Okey, jadi kita perlu, kalau kita ikutkan formula ni, kita perlukan sigma X kuasa 2. Kemudian kita perlukan sigma X. Okey, jadi kita kuasa 2 kan. So kita akan create table macam ni lah. Okey, macam tu lah. So kita perlukan maklumat jumlah hasil tambah data kita, jumlah X, dan satu lagi kita gunakan jumlah X kuasa 2. Okay, so ni kuasa 2 dan jumlah dia. Okay, nanti saya akan tunjukkan bagaimana sebenarnya tak perlu kita buat table ni, kita akan gunakan calculator saja. Okay, sekarang ni kita guna manual dulu. Dan kita gantikan ke dalam formula. N kita adalah 8 set data. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terlebih. 2, 4, 6, 8, 9. Okay, 9 N kita 9, 9 tolak 1, 8. Okay. So jumlah X kuasa 2 adalah 1801 dan sigma X adalah 117. Okey, jadi katakan tengok soalan. Kadang-kadang soalan nak variance. So kalau variance, jawapan dia adalah 35. Okay, kalau variance, jawapan dia 35. Tapi kalau soalan nak find the standard deviation, maka kita kena buat square root. Apa yang kita nampak ni kena buat square root, maka itulah jawapan dia 5.916. Okey. Okey, ini adalah formula group data. Group data ni dia berbeza dengan yang tadi. Kalau ungroup data, maka formula kita adalah S kuasa 2. Ini untuk kita nak cari variance. So ingat kalau soalan nak variance, maka gunakan daripada formula S kuasa 2. So 1 per N tolak 1. Okay, kalau ungroup kita gunakan summation of X squared tanpa ada frekuensi. Kemudian tolak dengan square root of X whole squared over N. Okay, N. Okay, ini formula untuk yang kita buat tadi, ungroup data. Okay. Tapi kalau kita nak bincang group data, dia sebenarnya formula dia sama je. Cuma kita akan tambah F. Kita akan tambah F selepas tanda sigma. Itu je beza dia. Okay. Jadi kalau kita nak tulis balik formula ni, kita akan gunakan X squared equals to 1 over N minus 1. Dan kita akan gunakan sigma F. Maksudnya selepas sigma tu kita letak F. Tolak dengan summation of sigma Fx kuasa 2 bahagi dengan N. Okay, so dalam exam kita boleh gunakan cara penulisan formula dia macam ni lah. Okay, jadi kita perlukan sigma Fx kuasa 2 dan sigma Fx. Okay. Okey, kita lihat contoh 21. Kita dah beri satu set data. Okey, kita lihat daripada soalan ni. Sebelum ni kita dah belajar, kita ada dua istilah. Yang pertama kita panggil class interval. Class interval. Okey, class interval ni contoh dia. Mungkin kita boleh ambil 5 ataupun kita boleh ambil 6 sehingga 10. Kemudian sambung dengan 11 hingga 15. Ni contoh ni. Okey. Sambung lagi 16 sehingga 20. Okey. Jadi kalau class interval kita lihat macam ni lah. Kita tengok ada data yang terputus. Maksud dia
Bila kita lihat, kalau katakan kita ada data 10.3, kita letak kat mana? Atas ke bawah? Dah tak ada. Okey, banyak ada data yang terputus, ini dipanggil kelas interval. Satu lagi istilah, kita dah belajar istilah dia adalah kelas boundary. Kelas boundary. Okey, kelas boundary contoh dia, kita lihat katakan kita ada 6, contohnya 5 hingga 10. Kemudian 10 hingga 15. 15 sehingga 20 contoh. Okay. Jadi kalau kelas boundary maksud dia kita lihat dia bersambung 5 hingga 10, lepas tu dia bersambung dengan 10. Kemudian 15 sambung dengan 15. Itu dia panggil kelas boundary. Okay. Jadi hati-hati dengan maklumat data yang diberi dalam soalan sama ada dalam bentuk kelas interval. Kelas interval ni mudahnya kita tengok limit dia, sempadan ini bersambung ke ataupun terputus. Kalau terputus, kelas interval. Okey. Jadi berdasarkan yang ni kita tahu bahawa ini data kita bersambung ni. So maklumat yang diberi adalah kelas boundary. Okey. So hati-hati, maklumat yang diberi adalah kelas boundary. Okey. Jadi kalau kita ikutkan formula, kita perlukan fx dan kita perlukan fx squared. Okey. Yang ni. Kemudian yang x ni berdasarkan ni range ni 5.5 hingga 10.5. Tetapi kalau kita ikutkan range ni ada banyak nombor yang kita boleh ambil. 5.5 boleh, 5.6 boleh, 5.7 boleh, ada banyak. Jadi untuk x ni kita nak satu je, maka kita akan gunakan midpoint. Ni biasanya kita akan gunakan midpoint. Nilai yang di tengah di antara range ni, limit ni. 5.5 tambah 10.5 bagi 2. Okey. So kita akan dapat x yang pertama. Kemudian x yang kedua hasil daripada 10.5 tambah 15.5 bagi 2 dapat 13 dan seterusnya sampai habis. Okey. So kemudian untuk yang kolom yang berikutnya kita perlukan hasil darab frekuensi dan x. So kita kena darab 1 darab 8, 2 darab 13 dan seterusnya. Kemudian kita perlukan fx squared. Maksud dia f ni 1 darab dengan 8 kuasa 2. Maksud dia 1 darab 64. So kita dapat 64. 2 darab 13 kuasa 2. Okey, so kita akan penuhkan tabel ni sampai kita akan dapat jumlah dia. So yang pertama jumlah kita adalah 20. Kemudian jumlah yang kedua adalah fx, hasil darab dia. Dan yang ketiga adalah fx squared. So semua maklumat ni kita akan masukkan ke dalam formula. Okey. So kita akan dapat nilai 68.7. Okey. So kita boleh gunakan manual seperti yang tadi lah. Okey. Okey, berikutnya saya nak tunjukkan bagaimana cara kalau kita nak dapatkan jumlah fx dan jumlah fx kuasa 2 ni dengan menggunakan kalkulator saja. Maksud dia, cara yang kedua ni kalau kita nak menggunakan kalkulator, maka kita hanya perlukan tabel f dan x saja. Ini kalau kita nak guna kalkulator, masa dalam exam nanti kamu hanya perlukan tabel f dan x je. Yang ini tak payah. Ini tak payah, yang ini pun tak payah. Okey? Jadi kamu pilihlah. Kalau nak guna table, kamu kena lengkap seperti yang tertera ni lah. Tapi kalau guna calculator, kita hanya perlukan 2 kolom je. Okey? Jadi cara kita nak guna calculator, okay, kita akan tekan mode. Kita pilih, ini kalau guna calculator 570 ES. Okay. Kamu tekan mode sehingga nampak button statistik 3. Kemudian kita akan pilih nombor 2. Kita akan pilih nombor 2 ni. Kita akan pilih nombor 2. So saya tekan 2. Maka kita akan dapat paparan X dan Y. Okay. Dalam calculator, dia hanya baca X dan Y. Jadi kita kena pastikan X tu adalah yang samalah. Ini X. Kemudian Y ni adalah untuk frekuensi. So kita kena ingat, jangan salah masuk. Yang pertama tu X, yang kedua tu adalah Y. Jadi kita masuk je nilai X, kita masuk 8. Kita akan masuk 8
8 sama dengan, kita masuk 13 sama dengan 18 sama dengan 23 sama dengan 28 sama dengan 33 sama dengan 38 sama dengan. Okey. Itu adalah untuk X. Okey, kemudian untuk Y pula. Okey, untuk Y kita pergi dekat Y ni. Kita masukkan, ingat Y itu adalah frekuensi. Frekuensi kita adalah bermula dengan 1. Okey. So kita masuklah 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 5 sama dengan 4 sama dengan 3 sama dengan 2 sama dengan. Okey. Jadi kita boleh check lah data yang kita masuk ni betul tak betul. Kalau tak betul, kita boleh betulkan balik, masukkan data yang sebenar. Okey. Bila kita dah masukkan ke sini, maka step yang berikutnya, bila kita dah masukkan data, kita tekan AC. Kita tekan AC. Kemudian sebenarnya kita nak dapatkan nilai jumlah fx. Ni, jumlah fx ni. Kalau dalam calculator, kita cari nilai, kita tengok mode. Kita tekan shift nombor 1. Kan? Bila kita dapatkan nombor tadi, kita tekan shift nombor 1, kemudian kita pilih sum. Sum ni 3 ni. Pilih sum. Kemudian, katakan saya dapatkan nilai yang pertama. Jumlah F ni berapa? Tapi dalam calculator kita baca F tu sebagai Y. So, kita cari jumlah Y. Dari sini jumlah Y itu adalah 4. Tekan je nombor 4 ni. Tekan sama dengan. Maka kita akan dapat nilai yang pertama tu adalah 20. Okey. Kemudian katakan saya dapatkan hasil darab. Jumlah dia berapa? Okey, kita tekan shift. Tekan balik shift nombor 1. Kita tekan sum. Pilih. Kalau calculator, dia akan baca YX. Tapi kita baca terbaliklah. Jumlah XY. Mencari jumlah XY. Jangan cari jumlah YX, tak ada. Jumlah XY. Tekan nombor 5. Bila kita tekan nombor 5, tekan sama dengan, kita akan dapat nilai itu adalah 490. Sama juga, kita perlu dapatkan nilai jumlah X kuasa 2Y. Kita tekan balik shift nombor 1. Kita tekan sum. Cari jumlah X kuasa 2Y. X kuasa 2Y ni adalah nombor 7. Tekan sama dengan, maka kita dapat 13310. Okey. Jadi itulah caranya. Kalau kita guna calculator, maka kita hanya perlukan tabel yang ini dan X. Okay. Dalam calculator, F ni dibaca sebagai Y. Jadi jangan silap, F ni dibaca sebagai Y. Kemudian, yang Fx ni tak payah tulis. Yang Fx kuasa 2 tak payah tulis. Kalau kita guna calculator, kita hanya perlukan 2 ni je. Okay. Jadi ingat bagaimana cara kita nak dapatkan. Okay. Jadi saya ulang balik. Step untuk guna calculator ni, yang pertama kita tekan mode. Kita tekan mode sehingga kita nampak perkataan statistik. Bila tekan je statistik ni, kita akan dapat table yang kita perlu masukkan X dan Y. So kita masukkan sampai habis. Kemudian step yang kedua, jangan lupa kita tekan AC. Bila dah masuk semua data ni, tekan AC. Step yang ketiga, kita kena tekan shift yang tadi ini, shift nombor 1 yang ada perkataan statistik. Shift nombor 1. Okey. Bila kita tekan shift nombor 1, kita buat pilihan sum. Okay. Kita buat pilihan sum. Kemudian kita guna, kalau kita dapatkan jumlah F, maksud dia kita guna calculator tu pilih jumlah Y. Kemudian kita perlukan maklumat yang kedua, jumlah Fx. Jumlah Fx tu maksud dia kalau guna calculator, kita akan baca sebagai XY. Kalau ikutkan, kita tengok YX. Tapi dalam calculator dia akan baca XY. Sama juga, kita perlukan maklumat yang ketiga ni, jumlah Fx kuasa 2. Maka calculator kita akan ambil jumlah X kuasa 2Y. Okay. So ingat step-step ni kamu kena biasakan.
Jangan hafal. Kamu kena biasakan. Okey, itu panduan kalau kita menggunakan calculator. Jadi bila dapat ni nombor-nombor ni nombor semua ni, kita masuk dia dalam formula seperti yang tadi. Okey. Jadi step yang seterusnya ganti terus dalam formula ni seperti yang tadi lah. So kita akan dapat jawapan yang sama. Jadi yang kita dapat ni adalah nilai variance. Katakan soalan tu nak standard deviation, maka kita ambil je nilai variance tu tapi kena buat square root. Okey. So jawapan dia adalah 8.3. Okey. Ini sebenarnya kita dah tengok. Okey, kalau semua nilai sepatutnya biasanya kita rujuk kepada mean, mode, median. 3 nilai ni. Kalau 3-3 nilai ni sama, maka kesimpulan dia adalah symmetrical. Istilah dia, symmetrical distribution. Maksud dia simetri lah, bentuk normal. Okey, kemudian kita lihat kalau kita berdasarkan, ini semua graf ni berdasarkan nilai mode, median dan mean. Pastikan median mesti berada di tengah. Okey. Kalau kita dapati bentuk dia macam ni. Okey. Jadi kesimpulan dia adalah kita boleh buat kesimpulan, kita tengok yang paling rendah ni, Paling rendah ni kalau berada dekat right, maka kesimpulan dia bentuk shape ni kita boleh namakan dia sebagai skewed to the right. Okey, ikut nilai yang paling rendah. Berbeza dengan box and whisker tadi. Kita tengok box. Okey. Kalau kita tengok box and whisker tadi, maksud dia yang ni lah. Okay. Kalau kita nak buat kesimpulan skewed to the right, maka box kita mesti refer pada mana kawasan yang luas, lebar dia yang luas, sebelah kanan. Maka kita gunakan kesimpulan skewed to the right. Okay. Ataupun kita boleh guna kesimpulan ni, kita boleh gunakan positive. Kita boleh gunakan positively skewed. Okay, skewed. So dalam exam nanti pilihlah kamu nak buat conclusion yang mana, skewed to the right ataupun positively skewed. Okay. Jadi kalau berdasarkan yang ni, distribution ni, kita tengok mana yang paling rendah. Okay. Yang paling rendah itu cara yang pertama lah. Cara yang pertama, lihat mana yang paling rendah. Kalau paling rendah tu sebelah kanan, maka itulah jawapan dia. Ataupun kita ada cara yang kedua untuk menentukan skewed to the right. Kita lihat kedudukan mean ni. Dia berada di mana? Kanan ke kiri? Kalau kedudukan mean ni berada di sebelah kanan, maka kita akan namakan dia sebagai skewed to the right. So kita ada dua cara kita nak tentukan shape ni. Kalau berdasarkan graf ni, nilai mean, mode, median. Kamu tengok, yang pertama kalau kita lukis, yang tinggi ni biasanya mode dah. Ni tinggi ni mode. Tengah-tengah ni median. Okey. Kalau kita lihat mode, ni mode, kemudian median, mean. Kita lihat mean tu berada di sebelah kanan, maka mean sebelah kanan, maka kita buat kesimpulan skewed to the right. Ataupun kalau kita tengok graf, tengok yang rendah tu di mana? Kanan ke kiri? Kalau yang rendah tu kanan, maka skewed to the right. Okey, bentuk yang lain. Okey, kita tengok bentuk yang lain. Okey, bentuk yang lain pula. Okey, ini sama juga. Kalau kita lihat yang pertama, kita tengok mana yang paling rendah. Paling rendah berada di sebelah kiri. Kan? Maka shape ni kita boleh nyatakan dia sebagai skewed to the left. Okay, itu yang pertama. Okay. Ataupun kalau kita nak namakan dia dengan nama lain, kita boleh namakan dia sebagai negative, sebab dia sebelah kiri. Negatively skewed distribution. Okay. Jadi cara yang pertama kita lihat yang rendah ni, graf kita yang rendah berada di mana? Sebelah kiri, maka skewed to the left. Cara yang kedua,
Okay, cara yang kedua, nak tentukan skew to the left, kita lihat mean tu berada di mana. Kalau mean tu berada di sebelah kiri, mean sebelah kiri kan, maka skew to the left. So ada dua cara kita nak tentukan shape graf kita ni. Okay, so kamu tengok balik nanti. Okey. Okey, ada beberapa cara kita nak tentukan. Kalau katakan kita tak nak berdasarkan graf, kita nak tentukan distribution ni, skewed, mana kiri kanan ke ataupun symmetrical. Yang pertama graf, ni graf yang tadi. Yang kedua kita boleh buat pengiraan berdasarkan ni, formula ni. Mean tolak mode. Okey, mean tolak mode. Okey, berdasarkan formula ni, mean tolak mode. Kemudian ataupun satu lagi formula 3 darab mean tolak median. Okey. Jadi kita tengok nilai dia. Okey, ini yang tadi saya sebut ni, kalau katakan mean tu berada di sebelah kanan, maka positif. Kalau mean berada di sebelah kiri, skewed to the left ataupun negatif. Kalau katakan semua ni sama, maka skewed dipanggil symmetrical. Okey. So ini formula yang kedua, kita gunakan maklumat pengiraan. Okey. Jadi kalau kita nak bincang skew ni, kita boleh gunakan pengiraan. Ini cara lain ya. Sama ada gunakan formula mean tolak mode ataupun kita boleh gunakan formula 3 darab mean tolak median. Okey. Jadi kalau katakan kita kira ni nilai dia positif, maka skewed to the right. Katakan bila kita kira ni dapat nilai negatif, maka skewed to the left. Sama dengan formula yang ni. Okey. Okey, cara yang ketiga, katakan saya nak gunakan Pearson coefficient. Okey, jadi skewness ni kita boleh tentukan yang pertama tadi berdasarkan graf. Okey, yang kita tengok tadi graf. Yang kedua formula tadi. Formula yang ni. Formula mean tolak mode ataupun formula 3 darab mean tolak median. Okey. Kemudian cara yang ketiga nak tentukan skewness ni, kalau kita nak buat pengiraan, kita boleh gunakan Pearson coefficient. Jadi kalau kita lihat kat sini, Pearson coefficient, simbol untuk skewness kita gunakan SK. Skewness SK. Mean tolak mode bahagi dengan standard deviation. Mean tolak mode bahagi dengan standard deviation. Ataupun kita boleh gunakan formula yang lain. Pearson coefficient ni kita ambil 3 darab mean tolak median bahagi dengan standard deviation. Okey. Jadi kita boleh gunakan formula yang salah satu. Kemudian katakan kita buat perkiraan SK ni approximate to 0 ataupun equal to 0. Maka kesimpulan dia adalah distribution is symmetrical ataupun symmetric. Kemudian kalau SK ni kita kira dapat greater than 0, maka skewed to the right ataupun positively skewed. Okay. Jadi kita boleh namakan sama ada positively skewed ataupun kita boleh namakan dia sebagai skewed to the right. Jadi kalau positif right, kalau negatif skewed to the left. So kita boleh buat pilihan sama ada nak guna kesimpulan positively skewed ataupun skewed to the right. Okay. Okey, contoh 22. Kita lihat contoh 22. Okey, contoh 22 ni. Kita beri satu set data. Okey, ini dia panggil class interval. Kita tengok class interval sebab dia kan terputus ni. Terputus. Nombor dia terputus. Maka ini dia panggil class interval. Kalau katakan ini 10 hingga 20, 20 hingga 30 bersambung, maka itu dia panggil class boundary. Okey. So saya catat kat sini, kita boleh panggil sebagai kelas boundary kalau diberi interval dalam bentuk macam ni. Dia bersambung. Okey, kalau bersambung je maka ini dia panggil kelas boundary. Yang sekarang ni adalah kelas interval.
Okey, soalan yang pertama find median, mean, median, mode, variance dan seterusnya lah. Okey. So sama juga ini kita diberi pilihan sama ada kamu nak gunakan table ni cari satu-satu ataupun kalau nak guna calculator kamu hanya dapatkan nilai F dan X saja. Kamu tambah table, interval, F dan X tu je. Yang lain tu guna calculator. Terus kamu akan dapat jumlah. Okey, jadi kamu buat pilihan lah. Okey, kemudian kita gantikan ke dalam formula dapat mean. Kemudian median. Okey. So ingat balik bagaimana cara nak cari median. Nak tentukan median kelas ni adalah kita tengok data kita ni adalah 25. Data kita ni 25. Okey, jadi kita ingat balik cara nak dapatkan kelas median ni merujuk kepada nilai n per 2. Okey, n per 2. Ini kalau kita ambil 25 bahagi 2. 25 bagi 2 adalah 12.5. Okey, 12.5. Ini maksudnya kita akan rujuk kepada cumulative frequency. Okey. Ini rujukan kita berdasarkan cumulative frequency 12.5, maka kita akan dapat median class. Okey, kita lihat Kalau kita lihat kat sini. Okey, tadi kita dapati bahawa cumulative frequency ini kita boleh gunakan CF cumulative frequency. So tadi kita nak 12.5. So 12.5 berada di sini. Maka kita akan ambil interval 30 hingga 39 sebagai median class. Okey. Okey. Kemudian so ingat bila nak cari median, formula median tadi adalah median adalah L plus N over 2 subset to cumulative frequency before L divided by F C. Ini kamu ingat balik lah. Nak cari L tu macam mana. Okay. Jadi L ni refer pada median class. Okay. Disebabkan yang kita gunakan ni adalah class interval, maka jangan ambil L tu sebagai 30. Kita mesti ambil 29.5 sebab kita gunakan class boundary. Ya, tu yang kena hati tu. Kita kena tentukan yang maklumat data tu class interval ke class boundary. Kalau katakan maklumat data tu adalah class boundary, maka terus ambil 30. Okay. Tapi disebabkan maklumat ini adalah class interval, maka baca dia sebagai 29.5. N per 2 tadi kita dah kira. Kemudian F ni adalah cumulative frequency before L. Okay. Okay, tadi kita dah ada median class di sini, median class. Maka F tu adalah yang ni. Ini adalah F. Kemudian yang ini adalah F kecil. Okay. So ingat cumulative frequency before L. L tadi adalah 30 kan, 39.5. Before L maka 12. Frekuensi sebenar yang sama dengan kita punya median class. Kemudian yang C itu adalah hasil daripada upper boundary subtract to lower boundary. Maksud dia kalau kita nak kira kita akan ambil 39.5 tolak dengan 29.5. So kita akan dapat nilai 10. Ataupun kalau kita masih nak gunakan limit yang ada ni, kamu ambil je. Ini cara yang kedua. Atau cara yang kedua dapatkan C ni dengan cara 39 tolak 30. Tetapi mesti tambah dengan 1. So jawapan dia akan jadi 10 juga. Jadi pilih nak gunakan formula asal dia memang guna boundary. Apa boundary subtract to lower boundary. Formula asal. Tapi katakan kamu nak juga kelas interval, boleh kita tolak tapi pastikan mesti tambah 1. Okey. So bila kita dah dapat, kita gantikan ke dalam formula. So dapatlah 30.75. Okey, seterusnya mode. Okey, nanti kamu tengok balik mode bagaimana cara nak cari. So itu jawapan dia 23.5. Kemudian variance. Okey, berdasarkan table tadi ataupun kamu guna calculator, kamu gantikan nilai. So kita akan dapat 254. Okey.
Kemudian katakan soalan nak standard deviation. So ingat, dalam formula kita tadi adalah nilai variance. So kita akan ambil square root. Okay. Kemudian soalan yang seterusnya, find Pearson coefficient SK. So SK ni kita boleh pilih. Sama ada nak gunakan formula yang ni ataupun kita pilih formula yang satu lagi. Formula yang satu lagi tu adalah, jadi kamu boleh pilih. Jawapan dia akan sama je. SK ni formula yang lain. Kamu boleh ambil SK sama dengan min tolak mode. Okay. Maksud dia kalau kamu guna mode, tak payah ada nombor 3 ni. Bahagi dengan standard deviation. Okay. Jadi Pearson coefficient ni sama ada nak guna formula yang ni ataupun gunakan formula yang di atas. Sama je. Okay. Mungkin nombor dia akan berbeza tapi kesimpulan dia sama. So dapat 0.63. Dan kalau kita lihat SK ni, ini kalau saya hampirkan approximate to 1 kan, hampir kepada 1, maka kita boleh buat kesimpulan skew to the right. Maknanya kalau nilai ni hampir kepada 1, skew to the right. Okey. Okey, contoh 23 ni. Okey, contoh 23. Okey, ini kita tengok interval kita ni. Ni dalam bentuk less than 2.5. Kan? Ini kalau kita katakan kita nak tengok. Kerana soalan exam dia beri dalam bentuk macam ni. Tapi biasanya kita mesti guna dalam bentuk class interval ataupun class boundary. Okay? Sebenarnya kalau kat sini kita boleh terus create class boundary. Yang kita nampak ni adalah upper boundary 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 dan 17.5. Okay. Sebab dia guna less than, maka ini maksud dia nilai yang paling tinggi. Kemudian yang ni kita boleh sambung dengan 2.5, 5.5 dan seterusnya. Okay, ini yang saya buat ni dia panggil class boundary. Ini adalah 14.5. Okay, so nak dapatkan nilai yang di bawah ni, tengok perbezaan dia adalah 3 kan. Okay, perbezaan dia 3, maka kita akan ambil 2.5 tolaklah dengan 3. 5 tolak dengan 3, maka dapat negatif 0.5. Okay, sebab dia gunakan negatif 0.5 ataupun boleh gunakan 0 sebab data kita ni tak ada nilai negatif. Okay. So kalau jumpa soalan macam ni nak tukar dalam bentuk interval, lebih mudah kita gunakan dalam bentuk class boundary. Okay, so kamu cari mean, median, mode semua. Okay, dan ni nanti kamu kira ni, pilihlah formula mana yang kamu nak. Pearson coefficient. Bila kita dapat negatif, ini adalah approximate to negative 1. So kita boleh buat kesimpulan skew to the left. Okay. Tapi disebabkan nak dapatkan sampai negatif 1 tu dia jauh. Jadi kita boleh gunakan perkataan almost symmetry. Sebab dia approximate to 0. Ini sebenarnya hampir kepada kosong. Kalau dari segi bincang kiri kanan, kita boleh namakan dia sebagai skew to the left sebab nilai negatif. Kalau positif, skew to the right. Tapi bila kita tengok nombor ni, dia hampir kepada 0. Approximate to 0, so kita boleh gunakan almost symmetry. Okay. Kemudian state, reason. Okay, mana satu? Mean ke median? Okay. Kalau katakan kita akan gunakan, ini conclusion. Kita mana yang lebih tepat, kita nak guna mean ke ataupun median? Mean ke median yang lebih tepat mewakili data kita. Kalau katakan SK ni approximate to 0, maka mean tu lagi sesuai lah. Kalau katakan kita kira SK ni lebih besar ataupun SK ni lebih kecil,
maka median tu adalah lebih tepat. Okey. Untuk kes ini sebabkan dia approximate to 0, maka kita gunakan mean.